وتب علينا إنك أنت التواب وهداية نصر. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أننا لمن نعرف به أوامرك ونعرف به نهيك وألهم الملائكة المقربين وخرجنا من الظلمات وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ويسرنا قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا في الدارين. Dan jika diputuskan niatnya pada pertengahan wudhu, jadi putus niatnya, maka berkandak memulai niat pula. Tak kala hendak membasuh anggotanya yang tinggal. Dan jika diputuskan niatnya, ini masalah yang semalam katanya harus seorang itu mencerai-ceraikan niat wuduk pada segala anggotanya. Seperti meniat pada mukanya, mengangkat hadas mukanya, dan pada tangannya, mengangkat hadas tangannya hingga akhir. Masalahnya katanya boleh kita nak mengasing-asingkan, mencerai itu mengasing-asingkan niat wuduk pada anggota-anggota yang anggota-anggota wuduknya. Jadi ketika dia basuh muka tu dia niat saja hukum mengangkat hadas muka. Apabila tangan pula ketika dia basuh tangan saja hukum mengangkat hadas tangan. Dan ketika sapu kepala dia niat saja hukum mengangkat hadas kepala. Dan ketika basuh kaki dia niat saja hukum mengangkat hadas kaki. Selesailah wuduknya. Maka di sini sambung di atas masalah itu dia katanya, dan jika diputuskan niatnya dan jika diputuskan niatnya, niat seorang diputuskan tu pada pertengahan wudhu. Maksud diputus tu maknanya niat ada teringat di dalam hati nak berhenti daripada ambil wudhu. Dia bahasa dianya diputus. Bahasa Arabnya qat'un. Diputuskan niat. Maknanya teringat dalam hati nak berhenti daripada ambil wuduk. Mana tak nak ambil wuduk dah. Begitu. Diputus tu pada pertengahan wuduk. Pada pertengahan wuduk maknanya belum selesai lagi. Belum selesai wuduk. Belum selesai itu, kalau selesai itu dah basuh kaki. Maksudnya begitu. Pada pertengahan wuduk. Jadi contohnya, dia sudah basuh muka. Ketika dia basuh muka itu niat saja aku mengangkat hadas muka. Kemudian selepas pada dia basuh muka tu, mari teringat dalam hatinya nak berhenti daripada ambil wuduk. Tak nak ambil wuduk dah. Maknanya tak nak sambung lah. Tak nak terus kepada basuh tangan, nak berhenti setakat tu saja. Maka hukum dia katanya jadi putus niatnya. Niat dia tu jadi putus. Maka tak kala apabila kata niat dia tu jadi putus, maka berkandak memulai niat pula pada
maka berkehendak memulai niat pada maka berkehendak memulai niat pula tak kala hendak membasuh anggotanya yang tinggal. Anggota yang tinggal lagi itu maka berhajat kepada niat pula. Dan jika batal wuduknya pada pertengahan. Sekali lagi. Dan jika diputuskan niatnya pada pertengahan wuduk, jadi putus niatnya, maka berkehendak memulai niat pula tak kala hendak membasuh anggotanya yang tinggal. Ini bukan bukan masalah sebab bukan masalah kata niat asing-asing niat cerai semua masalah asalnya. Jadi sebabnya masalah yang katanya cerai itu memang dia niat masing-masing dah. Pada ketika basuh muka, niat mengangkat hadas muka. Basuh tangan, niat mengangkat hadas tangan seperti kata tadi. Itu memanglah setiap-tiap setiap kali nak basuh anggota lain pula tu ada niat. Ini masalah asalnya. Bukan kembali bersangkutan dengan masalah yang semalam tu bukan. Masalah yang wuduk tu ketika kita niat sekaligus. Salah tadi. Dan jika ulang balik, dan jika diputuskan niatnya. Masalah niat biasa. Niat mengambil wuduk pada ketika basuh muka. Bukan ceraikan niat tu dah. Dan jika diputuskan niatnya pada pertengahan wuduk. Jadi putus niatnya. Begitu. Jadi masalahnya begini. Bukan masalah asingkan niat pada anggota-anggota tu bukan. Dan jika diputuskan niat pada pertengahan wuduk. Maksud sama. Dan jika diputuskan niat pada pertengahan wuduk. Jadi contohnya dia basuh muka. Ketika basuh muka tu dia niat saja aku mengangkat hadas. Artinya saja aku mengambil wuduk. Selepas pada basuh muka tu dia qasad nak berhenti daripada ambil wuduk. Itu mana diputuskan niat wuduk pada pertengahan wuduk. Dikarenaki pertengahan tu maknanya selepas pada basuh muka belum pada basuh tangan, artinya lepas pada basuh tangan tu belum pada sapu kepala, artinya selepas pada sapu kepala belum pada basuh kaki. Itu dikatakan pertengahan. Maknanya belum selesai lagi wuduk. Maka hukumnya jadi putus niatnya. Jadi putus niatnya, jadi niat dia ketika dia basuh muka tu niat saja aku mengambil wuduk. Ketika dia niat basuh muka tu niat tu dah jadi putus. Maka tak kala dia katanya maka berkehendak yakni berhajat perlulah memulaikan niat lain pula, membaharukan niat. Memulaikan niat pula kena niat lain pula lah. Tak kala hendak membasuh anggotanya yang tinggal, yang belum dibasuh lagi. Contohnya tadi ketika kita basuh muka sajaku mengambil wuduk atau sajaku mengangkat hadas kecil. Sajaku menunai fardu wuduk. Katalah niat seperti dulu. Maka kita basuh muka. Selepas pada basuh muka tu ingat nak berhenti daripada ambil wuduk. Ingat nak berhenti daripada ambil wuduk. Tiba-tibanya nak basuh tangan pula. Apabila kita nak basuh tangan tu maka wajib kita niat balik. Saja aku mengambil wuduk balik, kena niat balik. Ketika kita hendak sambungkan, nak mulai basuh anggota selepas pada muka itu ialah tangan. Begitulah. Begitu juga kalau selepas pada kita basuh dah tangan, basuh muka, niat saja aku mengambil wuduk. Sudah basuh muka, kita basuh tangan. Selepas pada basuh tangan tu ada berhenti. Ingat nak berhenti daripada wuduk, tak nak ambil wuduk lah. Tak nak bagi sudahkan wuduk itu. Kemudian fikir nak sambung balik,
Apabila fikir nak sambung balik tu, maka nak sapu kepala. Ketika nak sapu kepala tu mesti memulaikan niat. Kena niat lain pula. Jadi saja aku mengangkat hadas, saja aku mengambil wuduk pula niat ketika sapu kepala. Itulah masalahnya. Tapi syaratnya jangan batal lah. Tapi kalau kita basuh muka, selepas ada basuh muka tu, niat nak berhenti daripada ambil wuduk. Tak nak ambil wuduk dah. Tiba-tiba dia batalkan wuduk. Maka apabila batal wuduk tu, masalahnya kena balik basuh muka pula. Tetapi kalau tak batal tu, semata-mata dia qasad, dia ingat nak berhenti daripada ambil wuduk, tak nak sambung. Maka sekiranya kalau nak sambung balik tu, kalau tidak ada batal wuduk lah, maka mesti kena niat mengambil wuduk pula. Ketika nak basuh anggota yang kita nak mulai basuh, nak sambung basuh pula. Begitu. Habis di situ. Dan jika batal wuduk pada pertengahan, diberi akan pahalanya atas yang sudah dikerjakan jua. Jika ada batal itu dengan tiada ikhtiarnya. Dan jika dengan ikhtiarnya, tiada diberi pahala. Ini masalah dapat pahala ke tidak. Katanya, dan jika batal wuduk pada pertengahannya, pertengahan wuduk, diberi akan pahala atas yang sudah dikerjanya jua. Tapi syarat, jika diberi pahala tu jika ada batal itu dengan tiada ikhtiar, dengan tidak ada pilihannya, pilihan seorang. Dengan tidak ada pilihan tu mana bukan dia sengaja nak membatal, jadi terbatal. Jadi masalahnya kita ambil wuduk. Memanglah setiap-tiap perbuatan ambil wuduk tu diberi pahala. Kita ambil wuduk, basuh muka dah basuh. Selepas pada basuh muka, diberi pahala kerana basuh muka. Selepas pada basuh tangan diberi pahala kerana basuh tangan. Tiba-tibanya terbatal wuduk. Apabila terbatal wuduk, memanglah apabila terbatal wuduk tu, jadi tak sempat nak basuh, nak sapu kepala lagi, tiba-tibanya wuduk tu dah batal. Dengan secara dengan tidak sengaja. Jadi terbatal. Contohnya, ketika dia selepas pada basuh tangan, masalah, dia batuk-batuk sehingga keluar angin. Dengan tak sengaja lah. Ketika dia selepas pada basuh tangan tu, isteri dia datang tersentuh dengan dia, dengan tidak pilihan dia. Maka wuduk tak boleh terus. Sebab ada batal. Mesti kena ulang kepada basuh muka balik. Tetapi yang sudah basuh tadi itu, basuh muka diberi pahala. Basuh tangan diberi pahala. Jadi tak sia-sialah amalan itu, walaupun kalau kira pada zahirnya mesti kita kena ulang kepada basuh muka balik. Sekalipun. Tapi perbuatan tu Allah Ta'ala dah beri pahala. Dan jika dengan ikhtiar, dengan pilihan dia, dengan sengaja dia untuk nak membatalkan wuduk. Contohnya dia sudah basuh muka, dia basuh tangan. Selepas pada basuh tangan, dia sengaja mengeluarkan angin. Sengaja membatalkan wuduk itu. Maka dia katanya tiada diberi pahala. Itu tak beri pahala. Mana basuh muka tadi, basuh tangan tadi tu tidak diberi pahala. Sebab dia sengaja nak membatalkan wuduk. Demikianlah dikias pada segala ibadat yang lain daripadanya, lain daripada wuduk. Demikianlah seperti tafsil yang disebut dengan ikhtiar ke dengan tiada ikhtiar. Demikianlah seperti tafsil yang tersebut dikiaskan dikira sama, dikiaskan dikira sama pada segala ibadat yang lain daripadanya, lain pada wuduk. Seperti sembahyang,
dan puasa. Begitu juga. Kalau solat, kalau puasa. Masalahnya contohnya kita sekarangnya kita semayang zuhur. Semayang tu tak kira semayang wajib ke, semayang sunat ke, tak kira. Maka sekiranya kita katanya sekarang tu kita semayang zuhur masalah. Tengah-tengah kita duduk semayang zuhur tu, semayang zuhur boleh 2 rakaat, tiba-tibanya terbatal wudu. Tiba-tibanya terbatal wudu. Tiba-tiba ketika dia sujud tu terkeluar angin masalah. Artinya tengah-tengah dia duduk solat tu, ketika dia sujud tu dia batuk-batuk keluar angin. Jadi dengan tak sengaja dia jadi batal solat dengan sebab batal wudu. Artinya tengah-tengah dia duduk solat tu, ketika dia rokok masalah, ketika dia sujud masalah, tiba-tiba kain dia tu terkoyak, terbuka aurat. Tak boleh nak tutup dengan tangan sebab luah tangan itu, kain dia tu terkoyak. Artinya katalah mana-mana rupa sekalipun, jadi tak nak selesai daripada solat, maka semayang dia tu terbatal dengan sebab luput syaratnya. Tapi dengan tidak sengaja dia, maka yang memanglah semayang zuhur tu dia kena ulang balik. Tetapi yang mana dia dah buat tu, perbuatan solat yang dia dah buat tu, maka diberi pahala. Tetapi kalau dia solat, tengah-tengah duk solat tu, sengaja dia nak berhenti daripada solat. Saja nak berhenti daripada solat. Artinya sengaja membatalkan wuduk menyebabkan batal solat. Maka di situ perbuatan solat yang terlepas itu tidak diberi pahala. Tidak diberi pahala. Lagi pulanya hukumnya haram kalau semayang fardu. Kalau semayang sunat tu makruh. Sengaja membatalkan wuduk di dalam solat, sengaja memutuskan solat saja, sengaja nak kosak nak berhenti daripada solat tu, kalau semayang sunat tu makruh. Kalau semayang fardu haram. Maka sekiranya kalau sengaja begitu tidak diberi pahala di atas perbuatan yang telah lepas. Tetapi kalau dengan tidak sengaja, maka terbatal, maka itu diberi pahala di atas perbuatan yang telah buat. Dan puasa sama juga. Puasa sama juga. Contohnya kita puasa semenjak pagi lagi, semenjak daripada naik fajar lagi. Tiba-tibanya apabila masa tengah hari, jadi jadi ada berlaku perkara yang membatalkan puasa. Ada berlaku perkara yang membatalkan puasa terhadap kita. Tetapi berlaku itu dengan tidak pilihan kita, dengan tidak sengaja kita. Tapi kalau terlupa makan tu, dia kalau sedikit tidak membatalkan puasa, kalau banyak membatalkan puasa. Begitu. Misalnya begitulah, kalau kita katanya kita sedang puasa. Lepas tu masalah makan minum dalam masa puasa itu, kalau sengaja memanglah membatalkan wuduk. Tapi kalau tak sengaja makan minum dengan secara terlupa, kalau sedikit tidak membatal. Tapi kalau terlupa tapi banyak membatalkan juga walaupun terlupa. Sebab ghalibnya orang kita kalau sedikit tu biasa terlupa. Tapi kalau terlupa minum satu cawan ke, itu membatal. Tetapi kita katanya kita ni sedang puasa, tiba-tibanya datang terlupa makan nasi, makan banyak. Apabila banyak tu batallah puasanya. Tapi kita tak sengaja nak makan. Makan banyak tu pun tak sengaja sebab terlupa ke semuanya. Tetapi puasa kita tu dah batal. Maka diberi pahala ke tidak, yang mana separuh 3-4 jam kita duduk dalam puasa, maka jawabnya diberi pahala. Tak kira pahala itu pahala sunat ke, puasa itu ke puasa sunat ke, artinya puasa wajib. Diberi pahala sekiranya kalau batal tu dengan tidak pilihan dia. Tapi kalau dengan pilihan, contohnya puasa sunat, puasa wajib, ini pun sama. Kalau puasa sunat, berhenti daripada puasa itu adalah makruh. Kalau puasa wajib, berhenti daripada puasa wajib tu ialah
hukumnya haram sama dengan tadi. Sekiranya kalau sengaja, maka tak diberi pahala. Kalau puasa wajib itu diharamkan, berdosa. Begitulah. Dan jika murtad, na'udzubillah, pada pertengahan wuduk, nescaya batal wuduknya. Dan jika murtad pada pertengahan wuduk, nescaya batal wuduknya. Sebab murtad ni setengah daripada perkara yang membatalkan wuduk. Murtad adalah setengah daripada perkara yang membatalkan wuduk. Sebab kita, kenapa boleh kata murtad tu perkara yang membatalkan wuduk? Sebab wuduk ini setengah daripada amalan yang berhajat kepada niat. Wuduk ini ialah satu amalan yang wajib niat, yang berhajat kepada niat, sebab wuduk ini ialah ibadat badaniyah. Ibadat yang diguna tubuh badan. Ibadat yang guna tubuh badan, maka setiap ibadat badaniyah itu berhajat kepada niat. Kemudian niat itu pula, seperti kata dulu, niat tu ada masa dia, ada masa dia. Ialah dalam hati, ada tempatnya, tempat niat ialah permulaan ibadat. Kemudian juga niat tu dia ada ahli niat. Niat tu ada ahli niat, mana orang yang sah niat. Maknanya siapa yang sah niat tu ialah orang Islam. Kalau orang kafir tidak sah niat. Kalau orang kafir, tak kira kafir asli, kafir semula asal lagi, artinya kafir murtad. Maka orang kafir bukan ahli niat. Jadi maknanya dia tidak sah niat. Kalau dia niat sekalipun tidak sah. Sebab tu orang kafir tidak sah salat. Sebab tu orang kafir tidak sah salat. Sebab apa? Sebab dia tidak sah niat. Maka salat, permulaan salatnya ialah niat. Maka apabila dia jadi murtad, na'udzubillah, maka murtad dia itulah membatalkan wuduk. Seolah kata membatalkan niat tadi. Sebab orang kafir bukan ahli niat. Jadi maknanya kalau dia tu pada pertengahan wuduk, dia jadi murtad. Contohnya beginilah, cerita-ceritanya. Seorang tu dia selepas pada dia mengambil wuduk, selepas pada dia mengangkat, dia basuh muka. Selepas pada dia basuh muka, maka jadi murtad. Apabila jadi murtad tu, batal wuduknya. Maknanya basuh muka tu dah batal. Kemudian selepas pada jadi murtad tu, maka dia masuk Islam balik. Apabila dia masuk Islam balik dalam masa sebentar-sebentar, maka dia nak terus sambung basuh tangan, boleh ke tidak? Jawabnya tak boleh. Sebab murtad dia tadi itu dah membatalkan wuduknya. Jadi apabila dia masuk Islam balik, dia murtad 1 minit, kita kata. Dia murtad 1 minit. Selepas pada tu dia nak basuh tangan untuk nak teruskan, tak boleh. Mesti kena kembali kepada permulaan basuh muka serta niat. Begitulah. Itu nak cerita maksud dianya. Sekiranya jadi murtad membatalkan wuduk. Selepas pada murtad, sekejap saja dia masuk Islam balik. Sekejap saja dia masuk Islam balik. Maka apabila sekejap saja, walaupun sekejap saja dia balik pada Islam, maka tak boleh nak teruskan basuh tangan. Mesti kena kembali kepada basuh muka balik. Begitulah serta niat. Serta niat pula. Tetapi manakala sudah wuduk.
Ini sudah selesai daripada mengambil wuduk. Wuduk tu dah selesai. Tiada batal. Wuduk tu tidak batal. Maknanya kalau dia jadi murtad. Tetapi manakala sudah wuduk, maknanya tetapi manakala jadi murtad, manakala sudah, apa dia? Tetapi manakala sudah wuduk. Ini manakala jadi murtad, ketika sudah daripada wuduk. Jadi seorang tu dia mengambil wuduk. Selepas pada mengambil wuduk sudah basuh kaki, dah siap lah. Tiba-tiba jadi murtad. Jadi murtad. Apabila jadi murtad, apabila jadi murtad, kemudian dia kembali kepada wuduk. Dia kembali kepada wuduk, maka dia katanya tidak batal wuduk dia. Jadi murtad tu selepas pada selesai basuh kaki, selesai daripada wuduk dah. Dia murtad. Kemudian dia balik kepada Islam. Boleh terus solat. Wuduk dia tidak batal. Tapi masalah ni ada khilaf lah. Mengikut di sini katanya wuduk dia tu tidak batal. Dan batal pada tayamum juga. Tapi kalau tayamum tu batal, maknanya dia sudah tayamum. Kita katanya orang ni dia tidak ada air dan dia tayamum. Selepas pada dia tayamum tu jadi murtad. Maka apabila jadi murtad, maka sekejap saja dia kembali kepada Islam. Nak sembahyang dengan tayamum itu tak boleh. Hanya kena tayamum lain pula. Begitulah. Tu yang zahir daripada kitab tu begitulah. Mas'alatun jika disertakan niat wuduk pada mas'alatun. Ini suatu masalah. Masalah ini masalah mensekutukan niat. Masalah ini masalah menyekutukan niat. Menyekutukan niat tu maksudnya menyekutukan niat di antara ibadat dan adat. Menyekutukan niat, mengkongsikan niat di antara ibadat dan adat. Dia katanya, dan jika disertakan niat wuduk, disertakan dengan menyejukkan badan atau menghilangkan daki kat badan atau menghilangkan daki kat badan. Jadi menyejukkan badan memanglah musim-musim panas tu kita kalau kena air segarlah. Artinya kalau kena air tu sejuklah badan kita, boleh tahanlah sikit. Atau menghilangkan daki. Ini pun sama, masalah mandi pun sama. Mandi junub, mandi apa pun sama. Jadi dia buat samilannya begitu. Basuh muka, dah. Dia basuh muka, dia basuh muka, dia basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki tu. Padahalnya kalau kita kira asal perbuatan wuduk ini adalah perbuatan ibadat. Perbuatan ibadat, tetapi nak menyejukkan badan, nak menghilangkan daki kat badan, maka itu adalah perbuatan adat. Perbuatan adat, perbuatan yang biasa yang selalu kita buat. Jadi maknanya kalau tak nak ambil wuduk pun kita nak buat begitu juga. Bila nak bagi contoh satu laginya, kita basuh tangan, basuh tapak tangan tu, nak ambil wuduk pun nak kena sunat basuh tapak tangan. Lepas tu dia nak makan nasi pun, nak makan nasi dengan tangan, dia basuh tangan juga. Jadi ketika dia basuh tangan tu, di atas kosat dianya apa dia? Di atas kosak sengaja dianya ialah dua perkara. Apa? Nak basuh tapak tangan untuk wuduk, basuh tapak tangan untuk nak jemputkan
makanan masalah. Ha. Maka itu masalah katanya disertakan niat wudu dengan menyejukkan badan atau menghilangkan daki. Sama juga kalau masalah tawaf. Kalau masalah tawaf tu, memang tawaf tu berpusing, berkeliling, kita berjalan berpusing Kaabah. Kemudian tengah-tengah dia duk berjalan pusingan Kaabah itu, dia nampak ada seorang yang dia tak suka nak berjumpa dengan orang tu. Dia nak lari lah daripada orang itu. Segan nak berjumpa dengan orang itu. Maka tengok orang tu kat belakang, dia berjalan lagi ke depan. Sambilan pusing. Jadi sambilan jalan tawaf untuk sambilan nak lari daripada, nak mengelak daripada seorang yang tak suka nak berjumpa tadi. Itu pun mana bersekutukan perbuatan ibadat dengan perbuatan adat. Begitu juga kalau dia solat. Dia tengok, contohnya dia duduk kat rumah dia, duduk dalam rumah dia, dia ada berhutang duit orang banyak. Tiba-tibanya tengok orang tuan hutang tu datang kat rumah dia. Dia tak tahu nak buat macam mana supaya orang tu tak ganggu dia. Dia solat. Dia solat. Maka kalau orang tu tengok, orang tu pun dia tahu dia tak ganggu orang solat. Datang tengok dia solat. Maka orang tu tak ganggu dia. Tak minta hutang. Maka solat dia tu tujuan apa dia? Nak lari daripada apa dia? Tuan hutang masalah. Itu maknanya ada sekutukan perbuatan ibadat dan adat. Maka masalah sah ke tidak, masalah sah ke tidak, memanglah sah ke tidak itu kembali kepada sempurna syarat dan rukun ke tidak. Masalah soalnya sah ke tidak perbuatan yang disekutui tadi, maka kita jawab, kita tilik di situ. Adakah syarat dia dan rukun dia sempurna ke tidak, melengkapi ke tidak? Kalau sempurna syarat dan rukun, sah. Yang kita nak bincang sekarang ni, pahala tu lah. Sebab ibadat sepatutnya apa dia? Betul-betul kerana Allah. Betul-betul semata-mata kerana Allah. Bukan kerana nak mengelak daripada itu, daripada ini. Bukan tujuan lain lagi daripada tujuan nak ibadat pada Allah. Begitu. Maka dia katanya mas'alatun. Jika disertakan niat wudu. Jika disertakan niat wudu. Disertakan dengan apa? Dengan menyejukkan badan. Sebab musim panas sekarang. Lebih-lebih laginya tengah hari kita nak solat zuhur. Berpeluh panas tubuh badan. Maka nak menyejukkan badan tu, kita basuh muka lah. Jadi maknanya ambil kesempatan. Basuh muka untuk wuduk, ambil kesempatannya nak menyejukkan badan. Atau nak menghilangkan daki, artinya kekotoran yang bukan najis kat muka. Najis pun sama. Jadi maknanya itu contoh sajalah. Dua perkara tu nak menyejukkan badan, artinya nak menghilangkan daki dan lain-lain lagi daripada beberapa tujuan yang dikatakan bukan ibadat. Jawabnya memadalah niatnya. Jadi niat tu sah. Niat itu sah. Itu memadalah niatnya. Kenapa boleh kata memada niat tu? Niat dia tu sah kerana hasil keduanya. Dengan niat wuduk. Kerana hasil keduanya, apa dia? Wuduk dan menyejukkan badan atau menghilangkan daki dia. Kerana hasil, kerana jadi. Kerana berlaku. Kerana hasil keduanya itu dengan wuduk. Niat tak nak. Hasil keduanya dengan wuduk. Niat tak nak. Kerana hasil keduanya itu dengan wuduk. Bila.
Dengan wuduk, apa maksud dengan wuduk? Yang dengan basuh tangan, dengan basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki tu. Hasil kedua. Maknanya muka jadi basuh. Nah, muka apa dia? Bukan. Muka jadi kita basuh muka jadi terangkat hadas kat muka dan jadi sejuk badan. Jadi maknanya sah niat tu dengan sebabnya kalau kita tak kuasa nak menyujukkan badan, kalau kita tak kuasa nak apa dia? Nak menghilangkan daki, semata-mata kita ambil wuduk dia dah jadi dah benda tu. Sebab kita ambil wuduk kita guna air kan. Lebih laginya apa dia? Kita mandi. Memanglah perbuatan itu hasil ke tidak dia dah jadi. Kalau kita tak niat pun dia jadi. Apa dia? Jadi sejuk badan, jadi hilang daripada daki, dah jadi walaupun kita tak kuasa sekalipun. Kita tak kuasa nak menghilangkan daki, kita tak kuasa nak apa dia? Nak menyejukkan badan. Hanya semata-mata kita mandi junub. Hanya semata-mata kita mengambil wuduk. Benda itu dah jadi. Benda itu akan jadi sendiri. Dengan secara tak dapat tidak. Kalau kita tak menyentuhkan sekalipun, kalau kita tidak disertakan niat dengan dia sekalipun, benda tu dah jadi. Dan wuduk tu apa dia? Mengangkat hadas pun dah jadi juga. Jadi maknanya, sebab kalau biasanya kalau tak disertakan niat pun, dua benda ni akan jadi. Contohnya kita niat biasalah, tak ada nak kongsi dengan apa-apa pun, saja aku mengangkat hadas besar, kita mandi saja aku mengangkat hadas besar. Apabila sudah mandi, sejuk ke tidak badan kita? Memanglah. Habislah panas badan tu. Artinya hilanglah daki kat badan tu. Kabut-kabut apa debu-debu kat badan hilanglah. Kalau kita tak kuasa nak buat nak menunjukkan badan pun dia akan jadi sebab kita guna air. Begitu juga wuduk. Kita basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh tangan, segarlah sikit kita. Rasa segarlah sikit. Dia basuh penat-penat tu, basuh tangan, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, dah segarlah sikit. Benda itu kalau tak kuasa dia pun dia akan jadi. Dan ketika kita niat ambil wuduk, kita basuh muka. Maka tujuan kita basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, tujuan apa dia? Nak mengangkatkan hadas. Maka hadas kita terangkat ke tidak? Jawabnya terangkat. Muka kita jadi sejuk ke tidak? Jawabnya jadi sejuk. Hilang daki ke tidak? Hilang daki. Jadi benda tu ia hasil kedua dengan sebab kita buat begitu. Maka memadalah niat tu. Dia katanya. Jadi contohnya kita katanya saja aku mengambil wuduk, saja aku mengerjakan wuduk serta nak menyejukkan badan, gitu. Dia ingat dalam hati. Tapi kalau tak ingat dalam hatinya, semata-mata saja aku mengambil wuduk itu tidak disertakan. Tidak disertakan. Tak bilang kata serta. Tapi dia tu sebenarnya dia tak payah sebut benda tu kan. Menyejukkan badan, apa dia, menghilangkan daki dan lain-lain lagi tu tak payah nak sebut dalam niat. Sebab benda ni ia akan jadi dengan tak dapat tidak. Tetapi kalau disebut dalam niat juga, sahajaku mengambil wuduk, sahajaku mengangkat hadas serta menyejukkan badan dan juga menyejukkan badan. Ada tinggal begitu. Memanglah nak buat apa-apa ada sengaja kan. Tengok. Maka dia kata niat begitu tu memada. Kerana hasil keduanya itu dengan wuduk. Mana kerana hasil keduanya, apa dia? Kerana hasil keduanya itu dengan wuduk. Dengan perbuatan wuduk tu, dia akan hasil keduanya. Dengan secara, kerana hasil keduanya, rajak ke sana. Apa dia? Menyejukkan badan dan menghilangkan daki. Dengan wuduk, dengan perbuatan wuduk. Jadi kita mengambil wuduk. Wuduk memanglah jadi. Jadi apa dia jadi wuduk? Maknanya terangkat hadas. Boleh nak solat lah. Sampai maksudlah tujuan kita ambil wuduk tu nak solat. Nak mengharuskan solat, maka boleh solat lah sekarang. Dan kalau menyejuk dan menghilangkan daki, benda tak dapat tidak, dia akan jadi dengan secara tak dapat tidak. Begitulah.
Sebab guna air, sebab kita basuh, muka kita basuh, tangan kita basuh. Memanglah kalau ada daki tu, apa dia? Habislah. Ah, ah. Dan jika tiada diniatkan, dan jika, tengok. Dia kata kerana hasil kedua-duanya itu dengan wuduk jika tiada diniat sekalipun. Tak niat kedua tu pun dia hasil. Seperti kata tadi. Mana? Kita kalau kita niat betul-betul saja aku mengambil wuduk, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Apa dia? Menyejukkan badan, menghilangkan daki. Dia dah jadi semata-mata. Lebih-lebih laginya musim sejuk, rasa segan pula nak sentuh air sejuk. Begitu pula kan. Dia tak dapat tidak. Dia akan jadi sejuk badan, dia akan jadi hilang daki. Sebab apa? Kita mandi, kita basuh. Yang wajib kita mandi. Mandi memanglah basuh. Basuh tu basuh lah, menyuci. Bukan menyuci sekadar hadas. Sampai daki kat muka pun hilang juga. Kabut-kabut kat daki pun hilang juga. Sentuh air memang jadi sejuk. Benda tu benda tak dapat tidak ia jadi dengan walaupun tak kosak sekalipun. Itu maknanya kerana hasil keduanya itu menyejukkan badan, menghilangkan daki itu dengan wuduk, dengan perbuatan wuduk, dengan kita basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki itulah. Jika tiada niat sekalipun, tiada kosak nak menyejukkan badan, tidak ada kosak nak menghilangkan daki sekalipun. Dia akan jadi. Begitu. Satu masalah. Jadi pendekatannya menyejukkan badan atau menghilangkan daki itu adalah perkara yang tak dapat tidak jadi pada masa kita ambil wuduk dan kita mandi. Kalau kosak pun dia jadi, tak kosak pun dia jadi. Maksudnya begitu. Atau diniatkan hanya bersejuk atau menghilang daki. Tiada memanda wuduknya. Dia basuh tangan. Ingatlah hati nak menyejukkan muka. Dia nak ambil wuduk atau dia nak mandi. Ingatlah hati untuk nak menyejukkan badan, untuk nak menghilangkan daki. Maka tidak memanda wuduknya. Contohnya kita ginilah. Kita buat kerja lah. Kita ada buat kerja. Ada kerjanya, kita kerja tu berpeluh. Artinya kerja kitanya ada sapu-sapuh kat depan rumah. Artinya ada menggalikan tanah masalah. Artinya ada kebut kat muka. Kemudian apabila kita apabila contohnya kita nak makan nasi. Sudah buat kerjanya, kita nak makan apa-apa makan. Kita basuh dua tapak tangan kita. Basuh tapak tangan kita untuk tujuannya untuk nak menyucikan tangan kita daripada kotor-kotor untuk nak jemput makanan. Kemudian sudah basuh tangan tu, tengok kat muka tu penuh dengan kabut, dengan debu-debu. Maka kita pun basuh muka kita merata lah. Tapi kosaknya apa? Nak cucikan muka kita daripada kotor-kotor itu. Kemudian selepas tu tengok kat lengan pun kotor lagi. Basuh tangan pula. Kemudian selepas pada basuh tangan, tengoknya, aku ni muka dah basuh, tangan dah basuh, terus sapu kepala, terus basuh kaki, nak solat. Tak boleh begitu. Sebab apa? Wuduk dia basuh muka tadi, kosak apa dia? Kosak nak menyucikan kotor daripada muka dia. Bukan kosak wuduk. Basuh tangan pun tengok ada seluk, ada daki, ada apa kat tangan dia basuh lah. Begitu. Kemudian dia ada sapu kepala sikit, kemudian dia basuh kaki. Contohnya dia tak ada niat wuduk. Biasanya kita begitu. Selepas pada buat kerja berpeluh, apa dia ni, nak masuk rumah, nak makan makanan tu, kita basuh tapak tangan, kita basuh muka. Tengok suluh kat cermin, tengok kat cermin, cuma muka ni, basuh muka. Tengok kat tangan pula, ada kotor juga, basuh tangan pula. Kemudian, tengok nak bagi segar sikit, dia sapu kepala dia. Kemudian nak masuk dalam rumah tu, dia basuh juga kaki dia. Sampai ke betis.
Basuh kaki sebab nak menyucikan kaki dia sebab kotor tadi. Tiba-tiba dia ingat balik, aku ni dah basuh muka, dah basuh tangan, dah sapu kepala, dah basuh kaki. Tapi tujuan apa tadi? Nak menyucikan saja. Tak ada qasad langsung untuk nak mengambil wuduk. Lagi pula niat tu tidak ada. Niat nak ambil wuduk tu tidak ada. Maka walaupun anggota wuduk sudah apa dia? Sudah dibasuhkan semuanya. Muka dah dibasuh, tangan dah dibasuh, kepala dah disapu, kaki pun dah dibasuh, maka tak jadi wuduk. Tak jadi wuduk. Sebab apa? Sebab tidak ada niat nak mengambil wuduk. Maka tidak memada wuduknya, tidak sah wuduknya. Gitu. Begitu juga kita mandi itu sama. Apabila kita selepas pada pagi-pagi itu, setengah tu dia lari-lari untuk berpeluh badan. Maka apabila berpeluh badan tu dia mandilah. Mandi itu dia gosok, dia sabun, dia apa, meratakan seluruh badan dia. Tapi dia tak qasad nak mandi junub, nak mandi sunat, tak. Maka tak jadi mandi wajib, tak jadi mandi sunat dengan sebab dia tak ada qasad nak mandi. Tidak ada niat. Begitulah. Atau diniatkan keduanya itu pada pertengahan wuduk. Maka atau diniatkan keduanya itu pada pertengahan wuduk, maka hendak diistihdarkan niat wuduk pada ketika itu. Jika tiada, maka tiada sah, kerana diperoleh sarif. Kita akhir di situ dulu. Pada katanya dan atau diniat keduanya itu pada pertengahan wuduk. Pada pertengahan wuduknya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala